Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hibah binti Muhammad Nordin, nombor metrik 054690. InsyaAllah saya akan membentangkan bab janaiz di bawah tajuk Rukun Solat Jenazah pada halaman yang ke-18, juzuk yang kedua. Okey, baiklah. Dalam perbincangan kali ini, saya akan menerangkan berkaitan rukun-rukun solat jenazah. Dan seperti mana yang kita tahu, hukum mendirikan ataupun menunaikan solat jenazah itu adalah fardu kifayah ke atas seluruh umat Islam pada sesuatu tempat ataupun pada sesuatu kawasan. Dan kita menunaikan solat jenazah ini adalah fardu kifayah ke atas orang yang hidup sahaja, kecuali orang yang mati syahid. Makna kata di sini adalah solat jenazah hanyalah dilakukan ke atas orang-orang yang hidup. Maksudnya ke atas orang yang mati, bukanlah dia mati dalam keadaan mati syahid. Dan solat jenazah ini disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Namun apabila kita melakukan secara sendirian, ia juga dikira sah. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada rukun-rukun solat jenazah. Baiklah, rukun-rukun solat jenazah ada 7 perkara, iaitu yang pertamanya adalah niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang kelima, selawat kepada baginda Nabi SAW selepas takbir yang kedua. Yang keenam, berdoa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah memberi salam selepas takbir yang keempat. Baiklah, ini adalah rukun-rukun solat jenazah. Ia mempunyai 7 perkara. Tapi pada pembentangan kali ini, saya akan membincangkan 4 perkara sahaja, 4 rukun solat jenazah sahaja, iaitu yang pertamanya adalah niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Seterusnya ialah kita masuk pada rukun yang pertama, iaitu niat. Okey. Niat, kita diwajibkan untuk berniat di dalam hati pada permulaan takbir dengan menyebut fardu, lafaz fardu. Dan wajib ke atas setiap makmum berniat mengikuti imam sekiranya kita menunaikan solat jenazah ini secara berjemaah. Dan kita tidak diwajibkan untuk menyebut fardu kifayah semasa berniat. Kita tidak wajib untuk melafazkan fardu kifayah semasa kita berniat. Memadailah kita menyebut lafaz fardu sahaja. Contohnya seperti, sahaja aku sembahyang ke atas sembahyang ini fardu kerana Allah Ta'ala. Begitu. Tapi kalau kita nak tambahkan fardu kifayah, itu lebih baiklah. Tapi membadai sahaja kita sebut fardu sahaja. Dan tidak boleh diniatkan solat jenazah dengan melafazkan perkataan ada ataupun qada. Makna kata di sini, kita tidak boleh berniat semasa solat jenazah tersebut dengan melafazkan perkataan ada ataupun qada tu. Maknanya kita bukanlah untuk kita nak tunaikan solat itu ataupun kita nak menggantikan solat itu, tapi kita nak menunaikan solat jenazah. Adalah contoh lafaz yang saya boleh berikan, iaitu yang pertamanya lafaz niat untuk bagi jenazah lelaki. Dan untuk lafaz-lafaz niat ni dia ada tertentu tau. Dia ada, contohnya dia ada lafaz niat untuk jenazah lelaki, ada untuk lafaz niat untuk jenazah perempuan, dan ada juga lafaz niat untuk kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Jadi di sini saya akan nyatakan 2 sahaja, iaitu lafaz jenazah lelaki dan lafaz niat jenazah perempuan. Okey, baiklah, yang pertama sekali kita lihat lafaz niat untuk jenazah lelaki, iaitu
usalli ala hadzal mayit arba'a takbirat farda kifayah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas ini mayat lelaki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Dan lafaz niat untuk jenazah perempuan pula ialah usalli ala hadhil maytah arba'a takbirat farda kifayah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas ini mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Jadi di sini kita boleh nampak perbezaan pada lafaznya itu adalah perkataan yang saya bolehkan itu ataupun yang saya highlightkan itu, iaitu apabila jenazah tersebut adalah jenazah lelaki, kita perlu menggunakan lafaz mait, hadzal mait. Jadi kalau sekiranya jenazah itu jenazah perempuan, kita mestilah menggunakan lafaz hadhil maitah. Jadi di situ bila perempuan kita kena tambahkan ta marbutah. Baiklah. Jika sekiranya kita tidak mengenali jenazah yang akan kita sembahyangkan itu, jadi bermadailah untuk kita niat seperti biasa. Maksudnya kita niat secara umum sahaja, iaitu seperti sahaja aku solat ke atas jenazah yang disolatkan imam 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita tidak mengetahui siapa jenazah yang kita akan sembahyang itu, jadi kita niat secara umum dan kita niat sebagaimana kita nak ikut solatnya imam. Okey, itu sahaja. Yang seterusnya kita masuk kepada sedikit tentang solat jenazah ghaib yang diceritakan dalam bab ini. Ia adalah pendapat jumhur ulama menyatakan diwajibkan untuk menentukan jenazah dengan hatinya, ataupun maknanya niat di dalam hati, atau dengan namanya ataupun dengan nasabnya sekiranya ia adalah solat jenazah yang ghaib. Okey, maksudnya di sini apabila kita solat jenazah yang ghaib, jadi kita perlu menentukan siapa jenazah tu yang kita nak solatkan kan. Jadi solat jenazah ghaib ni apa? Solat jenazah ghaib ni adalah solat yang dilaksanakan di negeri yang lain yang berada jauh dari negeri asalnya. Contohnya, kita ada saudara di Mekah. Jadi saudara kita itu meninggal di Mekah. Jadi kita tak dapatlah nak datang ke sana, nak pergi ke sana. Jadi kita buat solat jenazah secara ghaib, solat jenazah yang ghaib. Jadi kita solat di Malaysia. Jadi jenazah itu tidak ada di hadapan kita. Jadinya kita kena tentukan siapa jenazah yang akan kita sembahyangkan. Contoh begitu. Dan diperbolehkan juga untuk berniat mengikuti niat imam atau secara umum sahaja. Sepertinya sahaja aku solat ke atas jenazah yang meninggal pada hari ini fardu kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kalau kita memang tak tahu, jadi memadailah untuk niat secara umum ataupun kita niat atas ikut niat imam. Tapi kita kena sebutlah pada hari ini kan. Katakan kalau dia meninggal pada hari ini dekat Mekah tu, jadi kita sebut macam tu. Dan seterusnya disunatkan juga untuk menunaikan solat jenazah ghaib, tetapi tidak disyaratkan untuk menentukan ataupun mengetahui peribadi jenazah dan bilangan jenazah tersebut sekiranya jenazah itu banyak. Jadi maknanya di sini kalaulah jenazah tu banyak, contoh yang dekat Mekah, katakan ada berlakunya kata apa, musibah kan. Jadi yang melibatkan ramai yang mati. Jadi di situ bilangan jenazahnya banyak. Jadi kita tidak disyaratkan untuk menentu seorang-seorang. Jadi cukuplah untuk kita niat secara umum sahaja. Itu sahaja untuk solat jenazah secara ghaib. Okey, baik. Kita berada di bawah subtopik yang sama, rukun yang pertama tadi iaitu niat. Dan ini adalah untuk solat jenazah biasa, bukan solat jenazah secara ghaib. Okey. Dan kalau kita lihat tadi solat jenazah ghaib, kita kena tentukan siapa jenazah yang akan kita sembahyangkan itu. Tapi kalau ramai, kita tidak perlu tentukan.
Dan jika solat jenazah yang biasa ini, kita tentukan jenazah tersebut seperti aku solat ke atas jenazah Umar fardu kerana Allah Ta'ala, tapi kenyataannya jenazah itu bukanlah Umar tapi adalah Zaid. Maka di sini solat tersebut adalah batal dan tidak dikira sah. Melainkan ada petanda ataupun ada petunjuk yang menunjukkan bahawa Zaid tu lebih kurang dengan Umar. Umar tu lebih kurang dengan Zaid. Maknanya di sini katakan dua-dua itu mempunyai ada satu persamaan yang lebih kurang. Mungkin badannya berisi ataupun badannya berisi. Jadi ingatkan yang meninggal tu adalah Umar tapi sebenarnya adalah Zaid. Jadi itu dikira tak apalah sebab kita tak sengaja, sebab ada petanda. Tapi kalau memang lain sangat si Zaid dengan Umar ni, dan kita salah menentukan, jadi maka di situ solat terbatal dan tidak dikira sah. Okey. Dan sekiranya jenazah itu banyak bilangannya, ni untuk solat jenazah biasalah. Bilangan jenazah itu banyak, maka tidak diwajibkan untuk kita niat dengan menyebut ke semua bilangan jenazah itu. Tak payahlah sebut saja aku solat ke atas 10 banyak kan jenazah dan Allah Ta'ala, tak payah. Jadi memadai dengan niat secara umum sahaja, seperti sahaja aku solat ke atas ke semua jenazah fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi kita niat secara umum sahaja, sebab takkanlah kita nak tentukan ke semua jenazah tersebut kan. Jadi banyak dan rumit. Jadi kita hanya niat secara umum sahaja dan memudahkan bagi kita. Okey. Dan jikalau pada satu situasi ini, jikalau semasa kita tengah sembahyang atau tengah solat jenazah, dibawa satu lagi jenazah lain di tengah-tengah. Jadi maka pada situasi itu kita tidak wajib untuk dan kita tidak diperbolehkan untuk berniat untuk jenazah yang baru bawa tadi, yang baru dibawa tadi. Akan tetapi kita diwajibkan untuk menghabiskan solat kita itu pada jenazah yang pertama tadi, dan kita diwajibkan untuk sembahyang semula pada jenazah yang baru dibawa tersebut. Begitu. Jadi kita kena buat 2 kali sembahyang lah. Dalam arti kata tu kita kena buat 2 kali sembahyang. Kalau maksudnya mayat tu tiba-tiba dibawa hantar ke tengah semasa kita solat. Tapi kalau memang sebelum kita solat tu kita dah tahu ada 2 jenazah, tak apalah. Okey, itu sahaja. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan masuk kepada rukun yang kedua, iaitu berdiri tegak. Okey. Rukun yang kedua ini, berdiri tegak ni adalah mestilah berdiri tegak bagi orang yang mampu. Sama seperti solat biasalah. Seperti kita solat sunat ke ataupun solat fardu pun, kita mestilah berdiri tegak. Dan dalam solat jenazah ini, apa yang lainnya, dalam solat jenazah ini dia tidak memerlukan kepada rukuk dan sujud. Hanyalah takbir saja, iaitu 4 kali takbir. Dan sekiranya kita tidak mampu untuk berdiri, jadi diberikan kelonggaran untuk solat duduk ataupun solat kelonggaran yang solat seperti guna isyarat ataupun sebagainya. Jadi samalah seperti ruksah solat biasa. Baik, kita akan masuk kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukun yang ketiga, iaitu 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Okey, dalam rukun ini sekiranya takbir imam itu lebih daripada 4 kali takbir, maka makmum itu tidak disunatkan untuk mengikut imam tersebut. Maknanya di sini makmum diberi 2 pilihan, iaitu makmum diperbolehkan untuk memberi salam terlebih dahulu daripada imam, ataupun makmum boleh mengikuti ataupun memberi salam bersama-sama dengan imam. Jadinya apabila kita
makmum ini memberi salam bersama imam ini adalah yang paling afdal, makna kata yang paling baik. Tapi boleh sahaja ya makmum itu nak memberi salam terlebih dahulu. Okey, dan dalam solat jenazah ini mempunyai 4 takbir kan. Jadi takbir yang pertama itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua adalah kita membaca selawat, dan takbir yang ketiga kita membaca doa, dan takbir yang keempat kita akan membaca doa juga lagi, dan seterusnya memberi salam. Okey, baiklah, kita akan terus kepada rukun yang keempat, rukun yang terakhir yang akan saya bincangkan pada pembentangan ini, iaitu membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Okey, bacaan Al-Fatihah ini tidak ditentukan dibaca selepas takbir yang pertama sahaja. Maknanya, bacaan Al-Fatihah ini diharuskan juga untuk dibaca pada mana-mana takbir. Maksudnya diperbolehkan untuk membaca pada mana-mana takbir. Dan katakanlah contohnya pada takbir yang pertama kita tidak mahu membaca Al-Fatihah. Jadi pada takbir yang pertama itu kita tidak boleh membaca, kita mestilah diam daripada membaca sesuatu. Senyap je. Jadi senyap je, kita angkat takbir Allahu Akbar pada yang takbir yang pertama, jadi kita senyap. Dan takbir yang kedua pula Allahu Akbar, kita baca surah Al-Fatihah, dan seterusnya diikuti dengan selawat, dan seterusnya lah. Jadi bacaan surah Al-Fatihah ini tidak boleh kita tinggalkan. Maksudnya wajib membaca, tapi kita akan membaca sekali sahajalah, dan kita boleh pilih pada mana-mana takbir sahaja. Okey. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya untuk bab janaiz dalam tajuk rukun solat jenazah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.